Selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan saya iaitu K34 Grup 5 akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk membuat keputusan. Sebelum itu, saya akan kenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya, Mimi Amira Adli anak Andrew, akan membentangkan langkah 1 dan langkah 2. Bagi langkah 3, Nurul Izzati Husna binti Fauzi yang akan menerangkan. Bagi langkah 4, akan diterangkan oleh Nur Aisyah binti Munazir. Dan bagi langkah 5, Nur Fatin Nadia binti Sahari. Dan bagi langkah yang terakhir iaitu langkah 6 akan dibentangkan oleh Nur Akilah binti Muhammad Zahri. Okey, sekarang saya akan membentangkan langkah 1. Langkah 1, penyataan masalah. Pada era globalisasi ini, ramai masyarakat yang menjadi terganggu dengan kewujudan golongan yang mengalami kecelaruan identiti tidak kira dari peringkat umur atau jantina yang berleluasa di negara ini. Kecelaruan identiti ini bermaksud apabila seseorang itu menukar penampilan atau pewatakannya menjadi sesuatu yang baharu atau yang lain. Sebagai contoh, lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Bagi langkah 2 iaitu objektif permasalahan. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti kesan yang dihadapi oleh ibu bapa jika Sofia menukar penampilannya. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti tindakan Sofia untuk berubah atau kekal dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tindakan ibu bapa terhadap Sofia yang merubah perwatakannya. Sekarang saya akan serahkan kepada Nurul Izzati untuk membentangkan langkah yang ketiga iaitu pembentukan alternatif. Terima kasih. Nurul Izzati Husna binti Fauzi, saya ingin membentangkan tentang pembentukan alternatif bagi individu yang mengalami kecelaruan identiti. Bagi mereka yang mengalami kecelaruan identiti, mereka boleh menggunakan 4 cadangan ini sebagai pilihan untuk membuat keputusan yang bijak dan berkesan bagi diri mereka. Cadangan pertama ialah meningkatkan kesedaran melalui sesi agama. Seperti yang kita tahu, agama ini memberi kebaikan dan manfaat kepada kehidupan manusia. Penekanan dari segi agama pula dapat membentuk akhlak dan moral seseorang itu supaya mereka tidak terpesong ke arah keburukan dan tetap berada di jalan yang benar. Bagi yang beragama Islam, kita mempunyai banyak kitab-kitab yang boleh dijadikan panduan kehidupan untuk kita. Contoh kitabnya ialah Al-Quran, hadis, qiyas, ijtihad dan banyak lagi. Sebagai seorang Muslim, kita perlu patuh dengan syariat Islam yang telah diatur sesuai dengan kehidupan manusia. Cadangan kedua ialah mengadakan sesi kaunseling di peringkat universiti. Kebanyakan kes-kes yang mengalami kecelaruan identiti melibatkan remaja seawal 18 tahun. Ini kerana pada masa itu mereka sibuk dan berusaha untuk mencari identiti atau sedang tercari-cari personaliti yang sesuai dengan diri mereka. Dengan mengadakan sesi kaunseling secara peribadi, ia dapat meningkatkan keyakinan dan dapat membantu pelajar untuk membuat keputusan yang betul dengan mendengar pendapat orang lain. Selain mengadakan sesi kaunseling secara peribadi, pihak universiti juga boleh mengadakan sesi kaunseling secara terbuka seperti ceramah motivasi dengan menjemput pakar psikologi untuk mengupas topik-topik tentang kecelaruan identiti. Pihak universiti perlu mencari jalan inisiatif untuk membendung gejala ini kerana ditakuti, dibimbangi akan mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Cadangan ketiga ialah membuat rawatan, iaitu mencari ikhtiar supaya seseorang itu dapat mengenal pasti identiti mereka tanpa berfikir ke arah yang lebih buruk, seperti melakukan pembedahan menukar jantina, iaitu mengubah ciptaan Tuhan. Seperti yang kita tahu, setiap individu mempunyai personaliti mereka yang tersendiri dari segi mereka berinteraksi, menjalani kehidupan seharian maupun cara mereka berfikir. Dengan membuat rawatan sesi psikoterapi yang komprehensif untuk mengenal pasti masalah, mengurus emosi
dan tekanan pada diri mereka. Ini menyebabkan individu itu mengalami tekanan mental untuk memikirkan penyelesaian yang terbaik bagi diri mereka. Dengan membuat rawatan psikoterapi ini, ia membuatkan individu itu belajar untuk mengurus emosi mereka, dan ia juga dapat mengurangkan individu yang mengalami kecelaruan identiti bertindak secara terburu-buru ataupun bertindak tanpa berfikir ataupun mendengar pendapat daripada orang lain. Carangan 4 ialah mewujudkan undang-undang. Undang-undang ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ianya untuk mengawal tingkah laku, jenayah dan untuk keamanan negara. Masyarakat perlu patuh dengan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada undang-undang yang dilanggar, orang yang melanggar undang-undang tersebut akan dihukum atau didenda oleh pihak mahkamah. Bagi orang yang melakukan jenayah penukaran identiti ataupun penukaran jantina, boleh dikenakan undang-undang seperti Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah yang melarang kaum lelaki memakai pakaian perempuan ataupun meniru tingkah laku seperti perempuan di tempat awam. Begitu juga dengan perempuan yang menyerupai lelaki. Dengan adanya undang-undang khas bagi orang yang mengalami kecelaruan identiti, ia boleh mengurangkan peningkatan golongan ini dalam melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama dan boleh disabitkan kesalahan melanggar undang-undang negara. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah binti Munazir. Saya akan menerangkan tentang langkah keempat, iaitu menganalisis maklumat alternatif. Bagi alternatif yang pertama, iaitu mengadakan sesi kaunseling di peringkat universiti, pro-nya adalah meningkatkan tahap keyakinan dalam diri, memberi sokongan moral dan nilai murni, mendapat pendedahan tentang kecelaruan identiti dan meningkatkan kesedaran dalam diri setiap pelajar. Bagi kontra pula, segelintir pelajar tidak mahu menceritakan masalah kepada yang lebih arif. Ramai mengelak dari menghadirkan diri ke sesi kaunseling. Alternatif yang kedua, iaitu meningkatkan kesedaran melalui sesi agama pula, pro-nya adalah akan lebih terdidik ke arah jalan yang lurus, dapat menjumpai identiti diri dan sumber pengetahuan, dan menimbulkan keinsafan dalam diri masing-masing. Bagi kontra pula, sebahagian tidak berminat untuk mendengar ceramah agama. Segelintir yang hadir tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika sesi ceramah agama itu dijalankan. Alternatif yang ketiga ialah membuat rawatan sesi psikoterapi. Pro-nya dapat membantu pesakit dalam menangani tekanan melalui kemahiran menyelesaikan masalah. Akan dibimbing cara menjalinkan hubungan yang lebih baik, mengawal sikap negatif yang dialami. Kontra pula, individu tidak menghadiri sesi terapi akan menyebabkan kesan sampingan, akan menjadi lebih takut dengan orang sekeliling, mengikuti sesi rawatan bukan dengan kerelaan hati dan kurang mendapat kepercayaan. Alternatif yang terakhir ialah mewujudkan akta atau undang-undang. Bagi pro alternatif keempat ini, hukuman yang termaktub dalam akta dapat memberikan kesedaran kepada pesalah-pesalah. Kedua, supaya individu tidak meneruskan niat atau perancangan untuk menukar jantina. Bagi kontra pula, sesetengah individu tidak takut akan akta atau undang-undang yang telah termaktub dan memberikan impak negatif setelah mereka habis menjalani hukuman. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Fatinadia binti Sehari. Di sini saya ingin meneruskan langkah yang kelima, iaitu bandingkan alternatif. Alternatif satu iaitu meningkatkan kesedaran melalui sesi agama, dan ia mempunyai 4 pro dan 2 kontra. Alternatif yang kedua iaitu mengadakan sesi kaunseling di peringkat universiti, dan ini mempunyai 3 pro dan 3 kontra. Untuk alternatif yang ketiga iaitu
membuat rawatan psikoterapi yang komprehensif untuk mengenal pasti masalah, mengurus emosi dan tekanan. Dan ini mempunyai 2 pro dan 3 kontra. Dan yang terakhir, alternatif 4 iaitu mewujudkan undang-undang yang mempunyai 2 pro dan 2 kontra. Okey, untuk kami membuat pilihan, saya akan teruskan dengan rakan saya. Terima kasih. Saya Nur Akilah binti Muhammad Zahari. Seterusnya langkah 6, membuat keputusan dan penilaian. Setelah membuat perbandingan daripada 4 alternatif, kami memilih alternatif yang pertama iaitu meningkatkan kesedaran melalui sesi agama, kerana alternatif 1 ini menepati hasrat kami sekumpulan dan pro yang ada di dalam alternatif ini juga lebih banyak berbanding dengan alternatif yang lain. Sekian dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.